Hai semua, welcome back to my YouTube. Okay, dah lama saya tak buat video macam ni kan. Sebab biasalah, sehari 2-3 minggu ni saya agak busy sikit lah. Lagipun lah, balik kerja penat kan. Sekarang ni saya buat banyak benda, so tak sempat lah nak buat video. So untuk video kali ni saya just kebetulan saya dah lama tak melawat saya punya tanam-tanaman. Tak lama dah saya tak pergi kat tepi rumah saya kan. Sebab biasanya saya petang-petang memang saya pergi dekat belakang rumah saya je, healing-healing, tengok tanaman apa yang ada kan. Sebab kan saya dah busy. Tapi ni hari Jumaat, maknanya saya ada sedikit peluang untuk saya pergi tengok-tengok saya punya pokok tebu. Tengok je lah apa-apa yang menarik di sekitar rumah saya ni lah. So jom lah kita start. Saya nak start tengok apa-apa yang saya nak tengok lah. Terutama saya nak tengok, yang paling saya nak tengok sekali pokok tebu saya. Saya dah lama tak datang melawat saya punya pokok tebu. So hari ni first saya nak tengok saya punya pokok tebu lah. Saya nak tengok saya punya pokok tebu. Tu saja. And then lepas tu saya nak pergi kat Tanah Lapang sana untuk saya tengok apa je saya ada nak tengok lah, sebab lama dah tak pergi kan. Okay, first tanaman yang terdekat dekat rumah saya, kat tepi rumah saya je pokok tebu. So hari ni saya just nak tengok pokok tebu lah, nak tengok progress dia macam mana. Yelah, sekarang pokok tebu ni saya tengok dia dah makin membesar, makin tinggi kan, cepat. So saya nak plan lah apa yang saya nak pokok tebu ni. Sama ada, sebab saya pernah tanam pokok tebu dekat tepi rumah saya, betul-betul tepi rumah saya. Tapi saya tanam je sekadar tanam saja, tak ada plan je lah. So pokok tebu tu dia tumbang, dia bukan tumbang lah, dia rebah. And then dia tumbuh tak ke atas, dia tumbuh macam menjala macam tu kan. So untuk pokok tebu saya yang kali ni, saya nak prevent benda tu. Jadi saya akan tanam ataupun pacak kayu mungkin dekat tepi. Sebab saya tanam ni 3 rumpun. Yang ni yang saya terbaru lah yang saya tanam. Saya nak pacak kayu dan saya nak ikat, saya nak bagi dia tinggi lah, tak nak dia rebah. Sebab saya takut, sebab bila dia makin tinggi nanti dia akan rebah. Apalagi sekarang ni kan dah nak dekat musim tengkujuh ke musim banjir, musim tengkujuh, musim kemarau. Saya tertukar antara musim tengkujuh dan musim kemarau. So dah nak dekat musim tengkujuh. Sudah 2, 3, 4, 5 tahun kawasan rumah saya ni selalu banjir. Terutama kawasan ni lah. Kalau dulu jarang banjir, sekarang kerap pula banjirnya. So untuk tebu ni saya akan ikatlah dengan kayu supaya bila time hujan nanti ataupun arus air nanti dia tak tumbang. Sementara dia masih kecil. Dia pokok tebu yang saya tanam ada 3 rumpun. So saya plan sebenarnya saya nak pindahkan tebu saya sepanjang ni. Tapi tak sempat lagi sebab biasalah busy kan. Datang belakang ni pun jarang-jarang saya boleh datang. Tapi yang saya tanam ni saya akan jagalah. Dia memang pun pokok dia pun dah tinggi. So nanti saya akan pacak kayu, saya akan ikat supaya dia tak tumbang. Dalam 2-3 hari ni asyik hujan je. So saya punya parit tepi ni ada air lah. So saya nak pergi tengok pokok cili kat sana. Saya nak pergi tengok pokok salam saya dekat sana. Sebab saya dah lama tak tengok. Sebab saya dah 2 minggu ataupun lebih rasanya saya tak datang sini. Yang last sekali saya pergi petik cili tu je. Okey, untuk Indonesian bay leaf yang saya tanam ni, pokok dia makin tinggi. Lepas tu sebab saya pun dah lama tak petik, dia makin subur. Tapi macam biasalah, dia kena gigit ulat banyak. Ni contoh dia. Okey. Sebab memang kebiasaan lah, saya punya daun salam ni memang kena gigit, kena makan dekat ulat. Kalau tak ulat pun mesti serangga datang, kerengga datang buat sarang kat dalam ni kan. Tapi biasanya kalau saya ada macam banyak sangat, okey, dia biasanya makan pucuk lah. Cuba saya petik satu. Okey, cuba korang tengok, dia makan pucuk. So dia dah diserang ulat. Biasanya kalau dah diserang ulat macam ni, saya tengok dulu lah keadaan dia macam mana.
Kalau dia teruk sangat, dia sarang ulat, saya akan potong. Saya akan potong dahan ni semua. Saya biarkan dia tumbuh balik. Biasanya saya buat macam tu lah. Tapi kali ni kalau saya potong, saya akan sembuh dengan racun serangga dah, supaya dia tak berulat lagi. So jom kita tengok tempat lain pula. Kalau kita tengok tempat yang saya tanam pokok ubi kayu ni, memang dia dah banyak lalang ni. Kalau saya lalu ni mungkin paras lutut ataupun paras perut saya ni. So saya tak prefer pergi ke situ sebab saya pakai seluar pendek, jadi saya tak prefer lah pergi situ. Okay. Sekarang ni saya ada dekat sini sepanjang ni. So saya tengok ada banyak maman pasir, maman liar lah. Memang banyak sangat maman liar kat sini. Okay. So saya nak tunggu maman liar ni besar, nanti saya akan petik. Tapi saya petik, saya nak buat jeruk maman lagi, tapi bukan jeruk maman yang saya pernah buat hari tu lah. Saya nak buat jeruk maman yang tradisional, yang biasa orang buat lah. Yang macam style itu fermentation saya buat tu memang rumit sikit lah. Saya takkan buat yang tu. So saya akan buat jeruk maman biasa je. Ya, insyaAllah. Kalau kita tengok kan, banyak kan, kalau you boleh tengok, memang banyak sangat maman liar kat sini. Okay. So saya akan berjalan pergi ke sana sebab kat sini kalau saya berjalan, dia punya tanah ni still lagi lembik lagi sebab dia bekas digemburkan kan, yang pakai mesin tu kan. So dia agak lembut sikit. Setelah bukan setakat pokok maman saja, saya ada jumpa like this, pohon pegaga. Yang ni memang the natural pegaga liar. So saya tak makan pegaga, tapi saya just sekadar tunjuk je lah. Okay. So sekarang saya nak proceed pergi sekeliling ni. Saya tengok apa yang ada dekat sini. Satu lagi tanaman yang boleh dimakan, tapi saya tak berani lagi mencuba untuk makan tanaman ni, which is this. Okay. Okay. Yang ni saya tak tahu dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu dia apa kan. Tapi kalau dekat Indonesia, dia orang panggil like rumput sentrong ke something like that kan. Nama pelik-pelik tu kan. Tapi yang ni boleh dimakan. Tapi saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, saya punya mak saudara, kalau you all pernah berada dekat kampung kan, like jenis kebiasaan orang tua-tua dulu, dia pergi dalam hutan, dia cari edible vegetable macam pucuk paku, daun-daun macam ni lah. Dia ikat-ikat sikat, dia jual RM1 dekat pasar. So dulu mak saya pernah buat lah, dan saya masih ingat lagi dia pun pernah pakai benda ni, dan memang ni boleh makan lah. Tapi saya tak berani nak makan lagi sebab dia ada bau dia. Saya tak ada masalah untuk makan something yang boleh dimakan, tapi bila something tu ada bau, saya rasa macam susah nak telan kan. Mungkin kita perlu ambil masa sebab macam saya dulu lah. Saya dulu tak suka soya, tapi saya paksa lah. Sebab dulu zaman kecil-kecil dulu, member saya cakap kalau kau nak putih, kau makan soya, susu soya. Sebab semata-mata nak jadi putih, termakan kata-kata member, terai juga, telan juga. Akhirnya sampai sekarang saya dah boleh makan soya. Every type of product of soya saya boleh makan. Susu soya something like that boleh makan. Tapi sebabkan sayur ni dia ada bau dia tersendiri, mungkin saya perlukan keberanian sikit untuk makan sayur tu. Tapi nanti I will try lah. Okay. Bila berjalan ni, saya ada satu jumpa lagi, tapi ni bukan something yang boleh dimakan, tapi something yang boleh berguna lah. Orang tua-tua dulu selalu pakai. Saya rasa korang kenal kot. Okay. Pokok ni, korang nampak tak pokok apa? Kalau kat sini orang kampung ni panggil pokok kapal terbang. Saya tak tahulah korang panggil apa. Ni daun dia. Okay, saya ingat zaman-zaman saya kecil dulu, kalau saya luka ke, kena parang ke, kena pisau ke, ayah saya akan turun ke rumah, dia akan cari daun ni. Daun ni cari dalam 2-3 keping, lumat-lumatkan dia pakai tangan sampailah dia keluar air dia, buat lumat-lumat air pinggir kan sampai dia keluar air dia, sampai dia lembik, dia tampar dekat luka. Baru-baru ni dalam 2 tahun lepas saya rasa, saya nak buat kuih. Saya nak tunjuk terror sangat lah kan. Okey, tentu saya nak cincang daun sup. Tapi saya just macam mana tau,
Saya ambil daun sut tu, saya pegang dengan tangan saya cantas. Apa yang saya cantas, jari saya, kalau korang dapat tengok tu kan. Ni kalau kata tengok parut lagi kan. Ni terbelah, separuh terbelah. Ayah saya terus pakai daun ni. Okey, pakai daun ni, tapi saya pergi hospital lah, saya cari kan. Sebab dia dah terbelah dua jari saya ni. Ni. Nampak tu kan, korang nampak ni. Dia terbelah dua, so pergi hospital jugalah. Tapi apa ni, bila saya balut dengan ni, saya balut. Bila sampai hospital, doktor tengok, doktor buka, like daun apa ni? Saya cakap tak, ayah saya letak. Dia diam je lah kan. Lepas tu dia cuci-cuci, and then dia pun jahit lah. Saya rasa tak silap saya kena 4 jahitan dekat saya punya jari ni. Okey. Dan kalau korang tengok pokok tinggi kat belakang saya ni, ini sebenarnya adalah pokok durian, dan kat sana tu pokok petai. Yang kat sana ni pokok petai, yang dua ni pokok durian. Tapi pokok durian ni, yang ni pokok petai juga ni, yang ni. Tapi disebabkan yalah, kat belakang sana hutan, so setiap kali musim durian saya tak akan dapat rasa lah durian ni. Seingat saya baru sekali atau 2 kali je saya dapat rasa, tu pun sebiji je. Tahun lepas tak silap saya, tahun ni tak pernah rasa durian lagi lah hasil daripada pokok ni. Sebab pokok ni dia berbunga, tapi disebabkan tepi ni ada kera monyet kan, dia dari dalam hutan sebelah sana. Dalam sana tu hutan tau, hutan. So diorang datang lah. Tu sebabnya duduk dekat kampung ni, inilah risiko dia kan. Ada pokok buah-buahan memang tak boleh makan, kena sentiasa jaga. Tapi nak jaga macam mana kan, sebab kadang-kadang ni kera monyet tu sekarang ni dah pandai. Dia pandai datang senyap-senyap je. Kalau zaman dulu dia datang bising, sekarang ni dia datang senyap. Tapi bila kita halau je, dia tak lari. Kalau zaman dulu kita halau, dia lari. Zaman sekarang ni dia dah pandai, binatang-binatang pun dah pandai. Bila kita halau je, dia sembunyi je kat bawah tu. So redo je lah. Kat situ ada banyak pokok, macam pokok rambutan. Kita orang tak dapat rasa sebab dimakan oleh monyet. Di sepanjang ni kalau tengok macam rumpun tu kan, yang tu ini adalah tanam pokok serai lah direct ni. Sebab mak saya berniaga kan, dia memerlukan banyak serai. So sentiasa tanam lah. Sekarang ni serai dah oversupply, dah banyak sangat. Kalau korang nampak, nanti saya tunjuk Okey, kalau korang nampak tu direct tu kan, yang tu pokok ubi lah. Yang tu pun sana pokok ubi kayu. Sebab dulu sebelum tempat ni kita orang gemburkan pakai mesin, saya tak tahulah kalau you panggil apa kan. Kalau kita orang kat sini panggil galo. Orang Kelantan, Terengganu tahulah galo tu kan. Kita galo semua ni kan pakai apa ni, kobeta kan. Kobeka tak tahulah kan. Sebelum tu inilah, kita orang punya pokok ubi ni sebenarnya dah tinggi, dah matang, tapi disebabkan banyak binatang perosak yang suka makan pokok ubi ni, kerbau sentiasa datang. Sampai dulu saya tanam pokok ubi keledek kat situ pun habis. Boleh dikatakan apa yang kita orang tanam dekat kampung, orang kampung tanam kan. Mungkin setengah orang kata duduk kat kampung okey, apa ni, best, boleh tanam apa kan, makan apa yang tanam. Tak semudah itu je. Kita orang berdepan dengan macam-macam binatang perosak. Babi, kera monyet, kadang-kadang kerbau lembu pun memang akan makan. Dalam ni kita bercerita pasal tanam menanam kan. Saya ni memang suka bercucuk tanam. Saya memang suka sangat bercucuk tanam. Saya tanam macam-macam. Tapi gitulah, apa yang saya beritahu tadi, walaupun kita orang duduk dekat kampung, banyak tanah, boleh bertanam cucuk, bertanam apa saja, tapi tak semudah itulah. Sebab dari atas, bawah, kiri, kanan, memang kita orang banyak perosak dia. Biasalah kan, rantaian makanan kita tak boleh nak halang juga, sebab tu memang dah semula jadi, Tuhan ciptakan macam tu. Tapi gitulah kan, kita terpaksa menyerahlah dengan binatang-binatang yang merosakkan ni. Seperti kalau kita, contoh kalau saya tanam benih apa dekat tepi rumah saya kan, biasanya biasanya akan dirosakkan oleh ayam-ayam. Saya tanam pokok ketumbar, saya tanam segala pokok sayur-sayuran kan dekat tepi rumah saya. Even saya tanam halia ke apa kan, memang 10 minit kemudian saya tengok dah tak ada, dah
clear ayam. Itu masalah ayam pula. Tapi bila saya tanam dekat jauh daripada ayam, kita akan berhadapan dengan monyet, kera ataupun lembu. Apalagi tempat yang tidak berpagar macam ni kan. Okey. Contohnya macam lah, kita tanam ubi kayu apa semua tu memang kerbau. Dekat kawasan rumah pun kalau kita orang tanam pandan sekalipun, nanti kera datang dia cabut pucuk dia, mati juga kan. So bila saya fikir-fikir, memang banyak sangat perkara ataupun benda yang kita orang tanam, yang saya sendiri tanam, memang akan dirosakkan oleh binatang-binatang tersebut. Sebab hari tu sejak COVID ni kan, babi pun dah tak ada sangat, dah pupus agaknya. Tapi sekarang ni kita orang dah tak risau pasal babi lagi dah. Tapi sejak 2 menjak ni babi ada, means babi dah mula beranak pinak. Okay, so nanti kalau buat masa sekarang, kalau dulu kalau saya tanam apa-apa kat sini, babi yang rosakkan. Tapi sebab masa sekarang ni yang rosakkan tanaman atas tanah macam ni kat kawasan lapang yang jauh daripada rumah ni, kera, monyet ataupun kerbau lembu. Kalau dulu babi. Tapi sebabkan babi sekarang dia sedang bergenerasi kan, dia tak banyak. So dia sedang memperbanyakkan keturunan dia. So mungkin nanti babi lah pula kan. Macam tu lah. Okay, so sekarang ni dah nak maghrib. Memang dah orang cakap suasana senja-senja lah. Senja atau petang pagi. Senja lah kan, sama je kan. So jom kita pergi lagi. Bulan hari ni bulan Sabit. Okey. Sebenarnya kan bulan ni pun penunjuk ke arah di mana matahari berada kan. Okey, kalau bulan tu bulan Sabit itu menghadap ke situ, so matahari dia ke sana kan. Kalau kita tengok, okey. Mana bulan tadi? Okey. Okey, kat bawah, betul-betul kat bawah daripada skrin ni memang arah bulan, arah matahari. Okey, which is dekat sana. Kan, betul kan kalau kita tengok arah ke mana bulan tu menghadap. Sana. Bukan dekat situ, tapi dekat situ. So inilah suasana petang. Sekarang ni pukul berapa? Sekejap, video ni pukul 6.58 petang. So inilah cuaca dia. Dia nampak macam okey, alamak gelap kan. Tapi ni ada reality is dia lebih kurang colour dia macam gelap. Gelap dia macam ni. Kalau kat sini dah efek kamera dah kan. So inilah suasananya. Okey. Gelap dia lebih kurang macam macam ni gelap dia. Okey. Pukul 6.50, mungkin sekarang dah 6.59 dah. Nanti dah nak pukul 7. Okey, so inilah suasana dia. Matahari dah tak nampak, dah nak tenggelam. Lagipun memang dah tak nampak dah kan. Tapi saya rasa saya plan nak pergi ke sana mungkin tak kesampaian sebab sekarang dah nak maghrib. Saya dah bunyi suara orang mengaji dekat masjid. Masjid kat sini jauh, 4 km yang paling dekat. Tapi kalau across the river dalam 2 km, 1 km je. Okey. Tapi Sungai Dungun kan lebar. So jauh lah, consider jauh. Okey. So saya nak berjalan lagi sementara sebelum azan berkumandang. Okey, saya dah sampai kat satu tempat. Tapi saya amazed, saya teruja sebab kat sini banyak sangat pokok ni. Korang nampak? Ni sebenarnya adalah pokok gelenggang. Kalau korang tahu pokok gelenggang kan? Nanti saya tunjuk dia, pokok gelenggang. Okay. Pokok gelenggang ni memang ubat lah. Saya tak tahu ubat apa kan, tapi apa yang saya tahu, memang saya tahu ubat apa. Tapi saya tak tahu selain daripada ubat hal-hal berkaitan dengan penyakit kulit lah. Kalau kurap ke panau ke, biasanya zaman saya kecil-kecil dulu mak saya selalu buatkan untuk tak boleh beritahu, sensor. Takut dia terasa pula kan, biasalah kan, nanti rosak hubungan adik-beradik. Okey. So inilah pokok dia.
Mak saya dulu saya tak tahu dia buat macam mana sebab dulu zaman dah lama dah, zaman saya kecil-kecil dulu. Mungkin rebus kot. Okey, memang daun ni memang famous lah, daun gelenggang ni. Daun gelenggang ni memang banyak. Saya tak tahu kenapa dia tumbuh banyak kat sini. Mungkin dulu kat sini tempat dia kot. Tapi seingat-ingat saya, dekat sini bukan tempat daun gelenggang. Tapi saya tak tahu lah kenapa dia banyak macam ni. Tapi dia tempat ni just betul-betul tepi jalan. Okay. So saya rasa nanti one day saya nak try buat sabun lah. Sabun daun gelenggang. Saya nak try buat sabun daun gelenggang pakai 1 kilo minyak dulu. 1 kilo minyak pun dah banyak. Sebab daun gelenggang ni memang trusted lah. Orang trusted untuk buat ubat. Okay. Apalagi daun gelenggang yang muda macam ni kan. Memang orang trusted lah buat ubat. Rebus, ada orang minum. Ada orang rebus mandi. Memang bagus untuk kulit lah. Untuk eczema ke, panau kurap ke kan. Apa yang saya tahulah. Selain daripada tu saya tak tahu. Yang ni pokok muda. Kalau kita tengok kat sana tu, kalau korang nampak bunga, tak nampak kan sebab dah gelap. Kalau bunga oren kat depan sana tu, yang tu pokok daun gelenggang yang dah besar. Okay. Tapi kebanyakannya orang, siapa yang saya baca, orang kata orang samakan daun gelenggang ni dengan daun sena, SENNA. Tapi saya rasa tak lah. Daun gelenggang tu bukan daun sena lah. Apa yang saya tahu mungkin daun sena tu daun gelenggang juga. Tapi daun gelenggang versi dekat Timur Tengah lah. Daun gelenggang Timur Tengah saya rasa lah. Tapi bukan daun gelenggang yang ni. Tapi gitulah. Kebanyakan orang kata daun sena ni daun gelenggang. Tapi saya rasa bukan daun gelenggang yang ni. Daun gelenggang yang satu lagi. Daun gelenggang yang Timur Tengah punya lah. Tapi saya tak tahulah mana-mana ada orang yang pakar tentang daun sena ni kan. Betul ke gelang daun gelenggang kat tempat kita ni daun sena? Saya rasa tak. Kalau korang tahu, sila komen di bawah. Memandangkan sekarang dah pukul 7 lebih. Dah maghrib saya rasa. Tapi tak bunyi azan lagi. Kalau dulu sebelum pukul 7 pun dah azan. Tapi saya rasa dah azan kot. Sebab azan ni dia kadang-kadang dengar, kadang tak dengar tau. Sebab dia jauh. Kadang-kadang dia ikut atas mata angin. Kalau angin tu ke sini, bertiup ke sini, memang dengar lah. Tapi saya tak dengar azan pun lagi. Mungkin tak terdengar kali ni. Sebab tak semestinya selalu dengar kan. Okey, sebelum saya akhir video saya ni, saya nak pergi tunjukkan satu lagi pokok gelenggang yang agak besar. Dekat depan saya tu. Okay. Saya dah sampai dekat pokok gelenggang. Yang ni besar sikit lah. Okey, korang boleh tengok kan. Yang ni besar. So kalau korang tengok dia, daun dia macam daun jambu. Mungkin korang tak nampak sebab sekarang dah gelap, dah maghrib. Okey. Macam daun jambu kan. Daun jambu batu, guava. Bukan guava lah, jambu kampung yang macam jambu batu tu. Yang ni dah tua dah. Okey, so pokok dia agak besar. Tinggi dia melebihi saya. Okey. So sekarang ni saya nak balik. Kalau korang tengok rumah saya kat sana, tu bukan rumah saya, rumah mak saya. Kalau korang tengok yang putih tepi tu lah, itu rumah saya. Sebab rumah saya dan rumah mak saya tu dekat je. Daripada rumah saya pergi rumah saya, daripada rumah saya ke rumah mak saya dalam 2 langkah dah sampai rumah mak saya. Memang dekat lah. So jom kita balik. Okay. Saya nak lalu jalan sini lah. Okay. Sambil lalu kita boleh sembang kan. Okay. Macam saya cerita dulu, kawasan ni sebenarnya kawasan ladang kelapa sawit ayah saya punya lah. Dan saya pernah menoreh getah dekat sini. Saya pernah menoreh getah lah. Korang tahu kan menoreh getah kan? Rubber taper. Kita, apa ni cakap? Kita lukakan, kita hiris. Lukakan hiris. Maknanya, pokok getah kan dia ada, kalau kita toreh kan dia ada alur dia kan. Kita toreh lah. Kita toreh sampai dia keluar susu. Ya. Tapi nak toreh getah ni bukan
sebarangan orang lah. Kita kena belajar dulu. Okay. Macam expert sangat saya kan. Saya ni bukannya expert, tapi saya tahulah cara menoreh tu sikit-sikit. Macam mana kita nak jarakkan, kita nak estimate, kita nak anggarkan antara kulit kayu dengan kayu. Sebab kalau kita menoreh, kita tak boleh toreh kena kayu, nanti pokok tu cepat mati dan juga dia akan menggerutu macam tu kan. So kita kena pandai lah toreh tu just toreh kulit je, jangan sampai ke batang kayu dia. Tapi sesetengah orang dia toreh sampai ke batang kayu, sebab semakin menuju ke batang kayu semakin banyak susu dia. Tapi bukannya banyak susu lah, dia sebenarnya air je, tapi disebabkan susu bercampur air dia nampak macam banyak. Itu sebabnya orang yang tamak, dia just toreh sampai ke kayu. Memanglah keluar banyak susu ataupun susu bercampur air, tapi dia akan merosakkan batang getah tu. Okay. Saya sempat juga menoreh getah, terutama gelap sangat. Saya sempat juga menoreh getah. Time saya balik sekolah, saya toreh getah. So penat. Wah, saya pun hasil saya toreh getah tu pun saya buat modal saya untuk sambung belajar dekat Kolej Matrikulasi Perak kan. Nah, yang itulah last saya menoreh. Lepas tu saya tak menoreh sampai sekarang. Sampailah pokok ni kat sekitar ni ayah saya tebang. Okey. So saya nak balik rumah, sekarang dah gelap. So terima kasih dah menonton video saya. Teman-teman saya pusing-pusing sekeliling tempat ni. Dah lama saya tak rasa, saya rindu datang sini. Akhirnya datang juga hari ni. Okey. Terima kasih. Bukan you all saja teman saya, Bulan pun teman saya. Okey, so terima kasih kerana dah menonton video saya kali ni yang tak seberapa ni. Terima kasih dah menonton. Bye.